Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang KL City dalam Piala Subangsih 2022. Yang mana JDT berjaya menundukkan KL City dengan keputusan 3-0 hasil jaringan dari Nazmi Faiz, Fernando Forestry dan juga Afiq Fazail. Pada perlawanan ni memang JDT menunjukkan satu corak permainan yang memang mantap berbanding KL City yang boleh saya katakan preparation mereka sepanjang pre-season masih lagi tidak mencukupi. Mereka perlu sedar yang Liga Super akan bermula minggu depan pada 4 hari bulan 3 dah. Jadi mereka perlu untuk memperbaiki kelemahan mereka dan mempersiapkan pasukan mereka bagi menghadapi saingan Liga Super. Persembahan yang ditunjukkan oleh KL City semalam memang 100% berbeza berbanding saingan Piala Malaysia pada season yang lepas, yang mana mereka berjaya menundukkan JDT dengan keputusan 2-0. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan pasukan Johor Darul Takzim. Apakah kelebihan atau kekuatan pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan semalam? Yang pertama adalah dari segi high pressing ataupun dari segi tekanan tinggi yang diberikan oleh pemain Johor Darul Takzim ke atas pemain KL City. Yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat memang JDT terus-menerus menekan KL City sehingga pemain-pemain KL City tak boleh nak settle down dan pemain-pemain KL City gagal untuk menyerap atau absorb tekanan tersebut, menyebabkan mereka punya build up banyak kali sangkut di bahagian tengah dan pemain-pemain JDT berjaya untuk mengawal bahagian tengah dan juga mendominasi bahagian tengah dengan sangat baik. Boleh dikatakan JDT bermain dengan defensive line yang agak tinggi apabila tekanan tinggi yang diberikan terus menerus berjaya untuk mematikan build up ataupun counter attack yang cuba dilakukan oleh KL City. Yang mana kita boleh tengok Shane Lowry boleh naik lebih daripada bahagian tengah punya line. Lepas tu Charlie Di Murga pun begitu. Kadang-kadang JDT bermain dengan back 2 sahaja untuk berada di belakang dan defensive line agak tinggi disebabkan tekanan dan juga posisi ataupun ball position kawalan bola di bahagian tengah JDT memang sangat-sangat stabil dan memang sangat-sangat mendominasi pada perlawanan semalam akibat daripada tekanan tinggi yang diberikan ataupun tekanan yang diberikan kepada pemain KL City sehingga pemain KL City gagal untuk absorb ataupun menyerap tekanan tersebut. Itu yang pertama yang menjadi kunci dan juga kekuatan pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan semalam. Yang kedua, apa yang boleh saya puji ataupun kekuatan Johor Darul Takzim adalah mereka mempunyai winger ataupun wing back yang sangat-sangat cemerlang di bahagian kanan iaitu Arif Aiman. Pada perlawanan semalam, Arif Aiman sekali lagi membuktikan yang beliau adalah the future star untuk pasukan kebangsaan dan juga pasukan Johor Darul Takzim. Beliau menunjukkan satu kualiti seorang winger yang perlu ada untuk menjadi seorang winger yang perfect. Pada perlawanan semalam, beliau banyak kali berjaya menewaskan Declan Lambert di bahagian kiri pasukan KL City dengan situasi 1v1 dan dia banyak kali juga acah Declan Lambert dengan body language yang cemerlang dan mempunyai passing accuracy yang agak tepat. Jadi boleh saya katakan dengan kemampuan dan juga kebijaksanaan Arif Aiman, Declan Lambert berada dalam satu situasi yang sangat-sangat bahaya untuk berhadapan dengan Arif Aiman, terutamanya dalam situasi 1v1. Kita boleh tengok gol Nazmi Faiz adalah berpunca daripada Arif Aiman. Begitu juga dengan gol yang kedua. Jadi boleh dikatakan memang Arif Aiman adalah the most powerful player lah pada perlawanan semalam. Boleh saya katakan dia layak untuk dapat man of the match pada perlawanan semalam. Yang kedua, dari segi situasi 1v1, dari segi closing, dari segi pembacaan game, memang Arif Aiman is the complete player pada perlawanan semalam. Yang ketiga, apa yang boleh saya katakan ataupun cerita tentang kehebatan pasukan JDT ni adalah bagaimana mereka bertindak dengan ofensif. Yang mana apa yang boleh saya katakan, mereka di bahagian tengah kita boleh lihat iaitu mereka menggunakan Nazmi Faiz, Leandro Velasquez dan juga Nacho Insa. Apakah kelebihan tiga player ni? Kita boleh tengok bagaimana apabila mereka sering bertukar-tukar posisi. Kadang-kadang Nacho Insa yang akan bermain di posisi holding midfielder, kadang-kadang Leandro yang akan bermain di holding midfielder dan juga Nazmi Faiz yang akan bermain di holding midfielder iaitu tempat ataupun posisi asal Nacho. Tetapi ketika mereka build up, mereka akan sering rotate ketiga-tiga player ni untuk membiarkan bahagian tengah JDT ada option yang banyak untuk buka game. Jadi apabila Leandro berada di holding midfielder ataupun Nacho ataupun Nazmi Faiz, maka dua player yang lain iaitu
Nazmi ataupun Nacho ataupun Leandro seorang akan berada di bahagian wide area di bahagian kiri untuk memberi support kepada Koh Beng Ong. Seorang akan berada di wide area di bahagian kanan untuk memberi support kepada Arif Aiman. Dan yang paling penting, Fernando Forestry atau Bekson akan drop ke bawah dan membiarkan salah seorang, sama ada Forestry ataupun Bekson, yang akan stay dekat atas untuk memastikan yang JDT still ada target man. Jadi bila mana JDT bermain macam tu, ada rotation di antara player mereka dan mereka menempatkan setiap seorang player berada di dalam kedudukan yang sesuai di dalam padang, maka mereka akan ada banyak option untuk passing. Dan yang paling penting, mereka punya off ball movement, pergerakan player dalam padang tu sentiasa bergerak, maka mereka ada banyak option atau pilihan untuk passing bola ke hadapan ataupun buka game ke kiri ataupun buka game ke kanan. Sebab tu JDT boleh change side, boleh bermain di bahagian kanan, tiba-tiba ubah di bahagian tengah, buka pula belah kiri. Sebab mereka sentiasa ada off ball movement dan juga rotation player yang berada di dalam setiap posisi. Jadi itu adalah kelebihan untuk JDT lah di bahagian tengah apabila mereka mendominasi perlawanan. Jadi itu adalah satu tindakan yang bagus, formation yang bagus yang ditunjukkan oleh pasukan Johor Darul Takzim. Dan yang seterusnya, apa yang boleh saya kata tentang kekuatan JDT adalah mengenai Koh Beng Ong, yang mana kita boleh tengok Koh Beng Ong pada perlawanan ni, beliau tidak perlu untuk melakukan track back ataupun membantu bahagian pertahanan sangat. Sebab apa? Sebab bahagian pertahanan JDT dah terlalu solid. Mereka dah bermain dengan high pressing dan mereka tak gelabah bila kena counter. Sebab bahagian tengah cepat untuk membentuk balik bahagian pertahanan. Kiranya dekat sini Koh Beng akan sentiasa bertindak ofensif di bahagian wide area adalah kerana transition pasukan JDT adalah sangat smooth dan sangat-sangat laju. Apa yang dimaksudkan dengan transition yang laju dan sangat-sangat smooth, lancar ni? Iaitu transition ketika JDT menyerang. Yang mana ketika mereka menyerang dan serangan mereka berjaya dipatahkan, transition daripada keadaan menyerang kepada keadaan mereka bertahan tu sangat-sangat laju. Yang mana apabila mereka punya transition dari menyerang ke bertahan laju, maka bahagian pertahanan boleh build ataupun boleh bina balik tembok pertahanan mereka untuk lebih kukuh. Dan midfield pun ada numbers of player yang akan bantu bahagian pertahanan. Jadi tak ada masalah lah jika KL nak counter, mesti bahagian pertahanan pasukan JDT dah ada satu tembok yang dibina di belakang, walaupun waktu tu kena counter. Sebab apa? Sebab mereka punya transition laju. Begitu juga dengan transition bila JDT bertukar daripada bertahan ke menyerang, mereka juga cepat untuk membentuk balik formation ketika mereka menyerang. Jadi benda tu adalah sangat-sangat bagus lah dalam bola sepak. Apabila transition di antara menyerang ke bertahan dan bertahan ke menyerang sangat-sangat laju. Sebab benda tu yang akan menyebabkan kedudukan player dan juga formation player ketika dalam padang itu berubah-ubah dan mempunyai banyak choice ketika menyerang dan juga mempunyai banyak player ketika bertahan. Itu yang paling penting untuk JDT. Dan yang terakhir, saya boleh puji tentang Forestry lah. Forestry menunjukkan aksi yang sangat cemerlang. Beliau menunjukkan dia ada kualiti pemain dari Serie A dan beliau menangis sebab first time menang piala dalam kerjaya beliau. Jadi itu adalah satu performance yang agak menarik daripada Forestry. Apa yang boleh saya katakan, saya nak tengok banyak lagi daripada Forestry dan juga Bekson. Dan yang terakhir yang boleh saya puji tentang JDT, siapa yang tengok video saya daripada 3 season lepas, mereka tahu yang saya selalu kata JDT mempunyai masalah apabila bertemu dengan pasukan yang bermain secara bertahan. Macam KL City lah. Macam KL City, PJ City bermain dengan low block. Tetapi pada perlawanan ni, nampaknya JDT musim ini telah menemui cara bagaimana mereka ingin menembusi bahagian pertahanan yang solid, yang compact dan bermain dengan low block. Iaitu kita boleh tengok 2 gol mereka terhasil adalah daripada kesilapan defend dan 2 gol terhasil adalah daripada luar kotak penalti. Jadi benda tu saya nampak benda yang menyeronokkan untuk tengok JDT pada season ni, sebab mereka macam dah menemui ramuan untuk bertemu dengan pasukan yang bermain dengan corak bertahan. Sebab apa? Sebab mereka selalunya susah nak bermain dengan pasukan yang bercorak bertahan kan. Tetapi season ni nampak mereka ada improvement dari benda tu. Jadi itu adalah kelemahan JDT yang telah diimprovise ataupun telah diimprove ataupun diperbaiki untuk season ni. Saya harap mereka akan kekalkan konsistensi sebab mereka akan bermain dengan ACL dan Liga Super, Piala FA dan juga Piala Malaysia. Jadi secara rumusannya untuk JDT, saya boleh katakan mereka semalam adalah satu pasukan yang lebih baik dari KL City. Dari segi transition, dari segi menyerang, dari segi bertahan, high pressing, dari segi ketenangan, fitness, kecergasan, memang JDT dah komplit. Jadi untuk saingan Liga Super bermula,
pada 4 hari bulan 3 ni JDT akan bertemu dengan Penang. So saya rasa JDT tak ada masalah kot kan. Jadi itu untuk Penang. Jadi itu untuk JDT. Baiklah, saya akan masuk pula untuk KL City. Untuk KL City saya akan mulakan dengan kelemahan. Yang pertama, pada perlawanan ni boleh saya katakan kelemahan KL City paling ketara adalah mereka cuba untuk bermain dengan fully defend. Iaitu mereka memang bermain dengan fully defend dan mereka mengharapkan kepada counter attack. Tetapi yang menjadi masalah adalah mereka gagal untuk menyerap tekanan. Mereka gagal untuk settle down dengan cepat walaupun setelah ketinggalan 1-0. Mereka cuba nak meningkatkan intensity game tetapi mereka tak berjaya. Sebab tekanan-tekanan yang diberikan ataupun pressing yang diberikan oleh JDT sangat-sangat tinggi. Sampai mereka tak tahu nak buat apa. Bila dapat bola kat seorang, pemain-pemain lain lambat untuk memberi support ataupun bantuan. Paulo Josu bawa bola pergi atas, Zafri Yahya bawa bola kat bahagian kanan, J. Partiban dapat bola. Jadi bila dapat bola mereka cuba nak counter attack terus, tak boleh sebab numbers of player yang follow up untuk counter attack tu adalah amat sedikit. Sebab mereka dah bermain dengan fully defend. Jadi untuk counter, mereka hanya ada seorang ataupun 2 orang player saja di atas, tetapi tidak mencukupi. Sebab apa? Sebab transition JDT daripada menyerang ke bertahan tu pun agak cepat. Jadi numbers of player JDT ada kat bahagian pertahanan tu lebih banyak. So senanglah dipatahkan counter attack yang dilakukan oleh pasukan KL City disebabkan tak ada support play dan tak ada numbers of player yang lebih banyak oleh pasukan KL City ketika mereka cuba untuk counter attack. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bermain dengan fully defend, iaitu bahagian pertahanan waktu ada Kenny Parash very solid, very good, very berdisiplin lah boleh saya katakan. Akan tetapi selepas keluar Kenny Parash, bahagian pertahanan pasukan KL City agak longgar. Tetapi yang menjadi masalah, back 4 pasukan KL City yang dipegang oleh Declan Lambert, Kamal Azizi, Irfan Zakaria dan juga Geng Kalo, mereka bermain dengan baik. Mereka berjaya close space, mereka berjaya untuk buat intercept dan sebagainya, pembacaan game yang baik, mereka blocking dengan bagus dan sebagainya. Tetapi yang menjadi masalah apabila winger, iaitu di bahagian kanan Zafri Yahya, di bahagian kiri adalah J. Partiban. Yang mana apabila bahagian winger mereka tak turun untuk membuat track back bagi membantu bahagian pertahanan pasukan KL City. Yang mana kita boleh tengok Declan berapa kali ditembusi oleh Matthew Davis, Nacho, Arif Aiman dan sebagainya. Tetapi J. Partiban gagal untuk turun dan bagi support kepada Declan untuk situasi 1v1 di bahagian winger. Sepatutnya sebagai seorang winger, bila fullback kita dah kena attack ataupun banyak kali kena serang, jadi dieksploitasi oleh pasukan lawan, kita kena cuba untuk melakukan track back dan memberikan support ataupun bantuan untuk bertahan kepada pasukan kita di kawasan wide area tersebut. Sebab Declan tak dapat support, maka J. Partiban tak lakukan track back, maka di kawasan tu agak kosong. Jadi senanglah untuk winger dan juga midfield pasukan JDT nak exploit bahagian kawasan tu. Sebab Zafri dan juga J. Partiban tak bantu sangat untuk fullback bertahan. Jadi benda tu juga menjadi satu permasalahan kepada KL City pada perlawanan semalam. Yang ketiga, apa yang boleh saya cakap di bahagian serangan. Macam saya cakap tadi, KL City cuba untuk bermain dengan counter attack. Akan tetapi yang menjadi permasalahan yang sebenar adalah di bahagian striker. Yang mana kita boleh tengok apabila Zafri Yahya atau Paulo Josu bawa bola ke depan, striker KL City, Kevin Mbombo, dia sepatutnya pandai untuk drop ke bawah ataupun buka ruang kepada pemain KL City untuk passing bola kepada dia. Tetapi boleh dikatakan serangan ataupun bahagian striker KL City ni lebih isolate, terlalu bersendirian. Dia tak ada supporting play, dia tak ada orang backup dia, dan yang paling penting dia sendiri pun tak drop untuk minta bola. Dia hanya berkeseorangan di hadapan. Jadi bila mana dia banyak berkeseorangan di hadapan, maka orang susahlah nak supply bola dekat dia. Dan dia pun susah nak minta bola dekat kawan sebab jarak dia agak jauh juga dengan winger dan juga bahagian midfield. Jadi sepatutnya sebagai seorang striker, bila hantar pasukan hang kena attack, pasukan hang nak main dengan counter attack, sepatutnya hang kena pandai untuk drop lebih ke bawah, buka game, create space, attract defend, tarik defend untuk buka space pada kawan-kawan di bahagian winger dan sebagainya. Buat check in, check out, lepaskan daripada marking dan sebagainya, barulah boleh perform kan, bermain di bahagian striker. Tapi benda tu tak ada. Dan apa yang boleh saya cakapkan lagi, KL City semalam kehilangan seorang kreativiti
quality player di bahagian tengah sebagai attacking midfielder. Ryan Lambert dikunci, tak boleh nak buat apa. Creativity, vision, passing dia tak menjadi. So memang bahagian tengah pun tak apa hidup. JDT dominate bahagian tengah, maka game KO lah apabila berjumpa dengan pasukan yang berjaya untuk dominate bahagian tengah. Memang pasukan itulah yang akan lebih perform. Jadi yang seterusnya, yang last kali saya boleh katakan, jangan salahkan Declan Lambert. Ya, dalam situasi semalam 2 gol. Forestry dan juga Arif Aiman punya assist kepada Nazmi Faiz, boleh dikatakan Declan kena kitai, kena macam tu je lah dengan Declan, dia kena macam tu je dengan Arif Aiman. Tetapi kita kena faham yang Declan posisi asal dia adalah right back. Semalam dia main left back. Dia ambil masa untuk adapt dengan posisi tersebut, dan kita tak boleh nak katalah memang corak permainan Arif Aiman memang dah berada di luar ataupun memang luar biasa lah. Sebab tu Declan boleh kena makan macam tu sahaja. Jadi apa yang boleh saya puji tentang KL adalah goalkeeper satu, Kevin Ray Mendoza. Dia boleh save Bexham punya shot on target depan palang dan sebagainya. Boleh saya katakan Kevin Ray Mendoza bagus, tetapi disebabkan defend dengan tengah barai, Kevin Ray Mendoza terpaksa lah terima hakikat yang dia dibolosi 3 gol. Jadi secara rumusannya KL City semalam bukanlah skuad yang boleh saya katakan ready untuk Piala Subangsih. Mereka masih lagi banyak yang perlu diperbaiki untuk saingan Liga Super. So saya harap mereka dalam masa seminggu boleh perbaiki dan bersedia untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Daniel Ting dan beberapa player yang lain. So untuk striker pun mereka boleh perbaiki untuk lebih connect dengan bahagian tengah dan juga bantu ketika bertahan, begitu juga dengan winger. Kalau tak, macam season lepas lah, dekat home KL kuat, lawan dekat away KL lingkup kan. So benda tu perlu diperbaiki untuk mereka bagi saingan dalam saingan Liga Super. Itu saja. Assalamualaikum.